lelaki saya sekian-sekian yang negatif. Lelaki saya tak bertanggungjawab. Lelaki saya macam ibarat biawak hidup. Kiranya nak kata kualiti lelaki zaman sekarang ni Datuk dah sangat rendah lah to be honest. Aku jangkan ni. Betul Datuk, serius. Kualiti perempuan tu yang tak betul. Hitam putih, dunia tak selamanya kelabu. Bila Rosyam dan Nana hadap mentari baru. Hitam putih, jawapan dalam setiap soalan. Bersama-sama tembus batasan. Hai, Assalamualaikum. Tahu hari ni hari Minggu kan? 9 malam, korang mesti menghadap aku hitam putih kan? Hitam putih kehidupan. Biasalah aku dengan Datuk Nana. Apa khabar Datuk? Khabar baik. Memang- Wah, hari ni tengok Datuk lain lah. Biasa. Baju dalam sama dengan kasut. Ya. Kan? Kenapa tu? Oh, jam pun ada warna baju. Ya. Oh. Kan saya lelaki yang diterimai oleh semua orang. Ya ke? Ya ke? Iyalah. Sebab saya pun bila sekarang ni pun bila dah berpakaian cara macam ni sebagai seorang lelaki, saya nak tukar nama saya. Nama nak tukar kenapa pula? Asyik No je. Dan nak tukar Rosyam Yes. Rosyam Yes. Ada Rosyam Yes, branding baru. Jadi style kena baru. So hari ni topik kita pasal lelaki. Lelaki lah. Pasal lelaki. Lelaki ni kan hebat. Lelaki hebat. Lelaki kalau tak ada lelaki, perempuan dalam dunia ni punah ranah lah. Ya ke? Memang punah ranah. Kan? Siapa nak pujuk perempuan kalau tak ada lelaki? Alah, perempuan sekarang ni tak payahlah nak tunggu lelaki pujuk pun tak apa. Inilah masalah perempuan. Memang ya. Ini Lelaki, masalah perempuan. Lelaki ni Bebel. kadang-kadang nak cakap pasal siapa merajuk nak pujuk. Tak payah, perempuan tak perlu lelaki pujuk. Tak payah. Buat apa? Perempuan ni kalau dengar perkataan sayang, I minta maaf. Itu masalah lelaki. Lelaki ni sweet talker. Itu yang perempuan nak. Perempuan sekarang tak ada dah. Sekarang janganlah, hari ni cerita kita pasal lelaki green flag. Apa benda lelaki green flag yang aku tahu perempuan red flag. Perempuan datang bulan. Ni apa green flag benda? Lelaki pun ada green flag. So hari ni kita punya tetamu dengan kita yang akan berkongsi tentang lelaki green flag ni. Mungkin dia pun lelaki green flag saya rasa. Kita tak payahlah nak kenalkan sangat siapa lelaki green flag ni. Dia adalah Dr. Say. Assalamualaikum. Apa khabar Dr.? Waalaikumsalam Datuk Nana, Datuk Rosyam. So ini adalah kali pertama awak berada di hitam putih Ya betul. Kenapa doktor-doktor sekarang semua handsome? Aku tak faham. Sorry lah Datuk, zaman Datuk dah nak berakhir dah. Tak, adakah doktor ni sekarang ni dia mengutamakan kehandsomean dia daripada dia kerja dia? Sebab dia tahu perempuan-perempuan nak pergi jumpa dia. Oh, maknanya itu marketing lah. Mungkin marketing. Betul ke doktor? Tak pun bila pesakit tu datang sakit-sakit, dia tengok muka indah, muka terletak, Dia tak sakit. 50%. Mana kejujuran tu tak ada lah. Kejujuran dalam bekerja tu, etika tu tak ada lah. Mana jual muka sekarang. Jom muka sebab sekarang ni banyak masalah mental kan. Jadi kita cuba pendekatan berbeza. Masalah apa tadi? Masalah Perempuan mental. masalah mental. Hello. Nampak? Hello. Bukan saya yang cakap ni doktor. Ya, tapi kenapa perempuan tu jadi mental kalau bukan sebab lelaki? Semua nak salahkan lelaki. Dah sendiri iman tak kuat. Iman apa? Memanglah iman tu iman. Tapi adalah kadang-kadang dia punya kekacauan tu Datuk. Tak apa benda ni sebenarnya. Lelaki green flag ni apa benda tak, ni? sebenarnya apa term green tu kan. flag tu? Tiba-tiba Mana ada. datangnya Kau buat ke lelaki? doktor ni? Kan selalu kita dengar pasal lelaki red flag, lelaki red flag. Aku Kan? tak pernah dengar pun. Lelaki red flag Datuk tak pernah dengar? Itu main bola dapat red flag aku tahu lah. Okay, so lelaki green flag ni senang kata lelaki idaman wanita lah Datuk. Oh, maknanya wanita mengidamkan lelaki green flag ni. Yes, senang je. Kalau kita tanya perempuan, apa yang perempuan nak dalam satu rumusan yang paling simple, lelaki green flag. Aku baru tahu sekarang ni. Kan? Aku baru tahu yang aku green. Aku baru tahu yang aku green sebab aku Datuk kan macam ni. kenapa perempuan semua suka kat aku kan? Oh, sebab Aku green. Green flag. Okey lagi apa? Okay, tapi Datuk Nana macam mana? Kan dah buat 4 season dah, hitam putih. Dengan Datuk Rosyam, nampak green flag ke, macam red flag ke, tengah-tengah ke, yellow ke? Dia kadang-kadang ada black. Wajar.
Dia kadang-kadang ada black tapi kadang-kadang ada green dan ada green tu ada. Lelaki ada green tu ada. Tapi tak adalah kata dia black, dia red, tak adalah. Tapi cuma saya nak memahami lelaki green flag ni actually apa dia punya terma ataupun Definisi yang dia lah, definasi kan? yang boleh mengatakan lelaki green flag Okey, ni. senang. Aku lelaki sasa, kau tahu lelaki lembut. Cuma tahu adalah istilah tu ni green flag. Dia saya rasa Datuk dia lebih kepada perwatakan karakter seorang lelaki tu. Bila cakap pasal lelaki green flag ni, lelaki yang kualiti dia seorang yang bertanggungjawab, yang boleh mengawal emosi dia, yang memang kita kata tak ada cacat cela sangat lah. Ataupun kalau kita bukan kita dengan lelaki lah, pelik dah bunyi Datuk kan. Tapi bila seseorang wanita tu bersama lelaki yang green flag ni, hubungan dia boleh kata sentiasa indah lah. Ya ke? Wujud ke kan? Hubungan dengan lelaki ni mana pun dah tak pernah mendatangkan masalah. Mesti ada masalah. Kan. Tapi walaupun ada masalah, ialah sebab tak ada siapa perfect, wanita pun tak perfect, Ya, betul tak Datuk kan. Tapi macam mana dia memperfectkan situasi tu? Dia tak perfect. Maknanya dia yang selalu give. Yes. Muka Datuk macam ada ke lelaki macam tu zaman sekarang Saya pun ni? tengah fikir, ada ke lelaki yang selalu dia je give in? Tentu kita tanya Datuk Syam macam mana Datuk Syam? Kalau let's say lah ada berlaku apa-apa dalam... Kau tengoklah bini dia tu petir tak petir. Kalau kau bagi satu jawapan, dia jawab 10, baik kau diam daripada mekak. Kan? Sebenarnya lelaki ni bagi aku ni kan, dia ada dalam semua situasi. Lelaki ni dia ada minda yang boleh mengawal emosi. Dia tak macam perempuan. Perempuan dia tak boleh kawal emosi. Okey. Sebenarnya yang selalu merah ialah perempuan. Lelaki ni memang dia boleh pergi ke green, dia boleh pergi ke red. Dia boleh pergi ke yellow card juga. Itu lelaki. Betul. Itu lelaki yang sempurna. Dia kalau lelaki tu green saja, dia lelaki yang tak sempurna, doktor. Yes, Aku saya macam setuju. doktor kan? Bagus lah, saya setuju Datuk. Betul-betul. Saya pun Kau setuju. suka aku? Betul. Tak suka Tak. dengan Saya cara. risau juga kalau doktor kata saya suka. Nampak doktor yang lelaki pun boleh suka lelaki macam saya ni, apakah perempuan? Okay, sama-sama lah doktor. Aku cakap macam masuk bakung angkat sendiri kan. Memang dah pun. Tapi betul lah, sebab sekarang ni kita tengok lah kan. Sebab okay, Datuk saya cerita lah kan, saya punya Instagram 70% wanita, isteri-isteri orang, mak-mak orang And selalu bila saya buat post-post pasal perhubungan, banyak akan cakap macam, oh lelaki saya sekian-sekian yang negatif, lelaki saya tak bertanggungjawab, lelaki saya macam ibarat biawak hidup. Kiranya nak kata kualiti lelaki zaman sekarang ni Datuk dah sangat rendah lah, to be honest. Aku jangkan ni. Betul Datuk, serius. Kualiti perempuan tu yang tak betul. Macam mana kau hubungan rumah tangga kau kongsi dengan doktor yang kau tak kenal? Okey, Dia itu bukannya itu kongsi. satu. Kongsilah Instagram, semua orang boleh baca, babe. Yelah. Ini kau sudah buka aib keluarga, aib suami kau. Patutnya aib suami kau kena jaga. Siapa yang merah, siapa yang green sekarang? Tapi saya faham Datuk. Betul juga. Isteri saya pun selalu bising cakap, jangan sesekali tolong wanita-wanita dalam kesusahan ni. Cepat terpikat. Kan? Tapi apa saya perasan wanita ni banyak dia tak ada tempat nak buat peluahan. Bila dia dikurniakan seorang lelaki yang red flag mostly ni kan, dia tak ada tempat. Lagi-lagi wanita yang kerja housewife yang tak ada tak kawan dengan orang lain kan. So dengan siapa lagi Datuk? Dia nak luahkan perasaan dia, rasa stres. Ada suami tapi suami tak tolong jaga anak, tak tolong tukar diaper anak. Suami yang patutnya memberi nafkah. Itu pun satu masalah lah buat, sekarang. kan? Pun tak buat, culas nafkah semua kan. Jadi yelah, agak kecewa sikit lah. Kita lelaki, kita punya mindset selalunya kita patut provide. Kan? Tapi kita tengok zaman sekarang, bila semalam pun saya baru buat Datuk, saya tanya story, okay, apa ciri utama lelaki green flag yang korang harapkan? Semua kata, saya perlukan lelaki yang provider mindset. Yang memberi nafkah. Tu cakap, itu bukan ke memang tanggungjawab seorang lelaki sejak azali kan? Kalau kita tak hati jaga anak ke, tak hati bagi anak makan kan, at least kita menyediakan tempat teduh, makanan, minuman untuk anak-anak tu tak? Dia sebenarnya bukan kata lelaki ni tak bertanggungjawab. Lelaki ni bertanggungjawab. Memang kalau lelaki bertanggungjawab, dia ada mindset yang provider tu, macam you cakap tadi, yes.
Memang dia akan jaga. Maksudnya walaupun dia katalah dia sibuk macam mana pun, tapi whatever needs to the wife and to the kids, dia memang provide. Meaning that nafkah tu dia tak pernah tak bagi, dia siapkan rumah, Semampu dia siapkan, mungkin lah. Ya, semampu mengikut kemampuan dia. Betul. Dan perempuan pun tak bolehlah tu Tak, demanding. ini masalah bila perempuan tengok live orang lain dekat dalam social media. Sabar, bertenang. Perempuan tu memang ada juga kategori tu. Ni saya nak cerita ni yang lelaki yang tak bertanggungjawab. Yang maknanya bila dah kahwin, dia tengok isteri dia bekerja dan dia take advantage. Yes. So dia kata tak apalah, bulan ni awak bayarlah dulu. Nanti bulan depan saya bayar, saya ganti balik duit awak. Itu yang selalunya terjadi dengan lelaki. Kan? Tak apa, guna duit awak dulu. Nanti bulan depan saya dapat duit, saya bayar. Perkataan dan term tu, dan ramai wanita yang dalam situasi tu berbanding dengan wanita yang yang memang lelaki ni provide. Betul. Itu je Datuk ceritanya. Nah, sebenarnya benda ni macam ni. Perempuan ni adalah satu hamba Allah yang paling banyak pahala. Betul. Setuju. Dia sebab perempuan ni dia kahwin, dia jaga rumah tangga, beranak. Tapi bila dia mengharapkan satu rumah tangga, bila dia perkongsian daripada dia enterprise. Bila dia berkahwin jadi sendirian berhad. Bila dia dapat anak dia jadi holding. Tapi bila holding ni dia seorang kena hold. Bila dia seorang kena hold, okey, bab saya rasa perempuan ni faham bab apa ni, bab duit tak cukup, semua dia faham. Tapi bila lelaki mengambil kesempatan, aku dah ada bini, engkau lah jaga anak, engkau lah lipat kain, engkau lah masak, engkau lah itu. Perempuan ni walaupun tak bekerja, kalau yang kerja dah satu cerita ni. Yang tak bekerja ni, kita nampak macam rehat, tapi tak. Aku pernah dulu bini aku pergi outstation 3 hari, pergi bercuti. Aku rasa macam nak mampus dah hidup aku dah kan. Nampak tak? Oh, jarang kita dengar ni daripada Datuk Rosyam Tak, ini ialah pengalaman kan. Faham. Tapi salahnya salah perempuan juga. Apa lagi pula salah? Okay, menarik. Masa engkau sebelum kahwin, kenapa engkau tak kaji dia dulu? Kenapa engkau asyik masuk dengan perkataan cinta saja? Doktor jawab. Okey. Saya setuju. Datuk Nana cakap macam ni. Sebab apa yang saya perasan sekarang ni kan, memang bila tanya, kahwin, kita tak kenal dulu. Macam, okey, saya terus terang cerita. Sebab lelaki ni dia ada split personality kadang-kadang. Masa mula dia kahwin, sebelum kahwin, dia jadi seorang yang sangat gentleman. Kau ada masalah kau kat rumah ke apa ni? Tak ada. Ini kita nak cerita. Saya mewakili wanita-wanita yang ada kat luar sana. Ini tak ada masalah pasal diri saya. Okey. Itulah masalah dia. Caring, romantic, very gentleman. Bila dah kahwin, mana? Okey, ni satu nasihat ni ayah saya cerita Dia kata kalau kita nak mengenali seseorang itu kenal dia bila dia tengah marah. Itu je. Dia bagi simple je advice kat saya. Baiklah, dia kata kalau let's say nak cari girlfriend, kalau nak tahu dia okey ke tak, dia sesuai ke tak, cuba tengok dia bila dia marah. Kalau dia jenis maki, hamun, angkat tangan, tak kisahlah, kembali kepada lelaki juga, then memang red flag habis lah. And memang saya pakai ayah saya tu punya nasihat. Memang nampak lah beza dia. And bila tanya-tanya, kan kita tengok sekarang banyak kes-kes abuse. Kan dah kahwin, kena pukul dengan suami, tapi dia masih nak kekal dengan suami tu. Kadang kita macam pelik, suami kau dah angkat tangan, angkat kaki kat kau, kenapa kau tak nak minta cerai dengan dia ke kan? Tak boleh lah, I sayang dekat dia. Kan? Jadi saya rasa sebenarnya perempuan ni saya tak tahulah sama ada dia dah dimanipulasikan oleh lelaki tu, ataupun dia dah kena brainwash, ataupun ada apa jua yang dipegang oleh seorang lelaki tu terhadap wanita tu yang sampaikan dia tak nak lepaskan lelaki tu. Saya pun tak tahulah sekarang ni. Kadang-kadang kita tengok juga, kadang-kadang perkahwinan tu kadang-kadang ada yang tak disetujui oleh keluarga, tapi dia kahwin. Lepas tu jadi masalah. Kalau dia minta cerai, mana dia nak cakap, aku dah cakap dengan kau dulu, kau jangan kahwin dengan dia. Dia pun mungkin ada dilema-dilema yang macam tu. Dan bertahan. Tapi kadang-kadang kita tengok sebenarnya perempuan ni ada satu sifat kasih yang susah nak putus. Kalau suami mati, perempuan susah nak kahwin lain. Kalau bini mati, lelaki senang kahwin lain. Betul. Itu cukup kita tahu. Betul. Nampak itu jelas, ramai lah. Kebanyakan 80%
perempuan macam tu dia takkan kahwin lain, tapi 20% ada juga dia kahwin lah kan. Tak ada lah. Tapi nak cari pengganti tu macam dia, lambat. dia punya hati dia sebab tu dia sebab masih ada lagi orang kata dia Sayang tu kan? Sayang tu. Kasih tu. Sayang biasa, kasih. kasih. Betul. Bila seseorang wanita ni dia dapat lelaki yang yalah dia banyak kenal lelaki. Tapi kenapa dia pilih lelaki ni nak letak dalam hati dia? Hati ni bukan macam saya baik dengan Datuk Nana. Dia tak letak saya dalam hati dia. Dia letak dalam pemikiran dia. Betul. Hati ni tempat orang yang special. Wah. Jadi maknanya bila dia letak dalam hati, bila apa saja yang dia kena, kadang-kadang anak juga. Dia ambil itu. Kalau aku bercerai, macam mana anak? Itulah yang wanita selalu fikirkan. fikirkan. Bila kadang-kadang fasa anak tu masih kecil. Kan. Tapi macam tu lah kita nak cakap. Kadang-kadang pada saya lah untuk nak kata dalam satu hubungan tu red flag ataupun green flag. Saya rasa dua-dua pun ada. Baik wanita, baik lelaki. Dua-dua ada. Jadi macam saya cakap lah, dalam hubungan ataupun dalam rumah tangga tu sebenarnya toleransi yang sangat penting. Komunikasi juga kan? Komunikasi dan toleransi. Maknanya give and take. Tapi saya rasa dalam lelaki atau betul cakap Datuk Nana tu, lelaki atau perempuan tapi kena green kena lebih daripada red. Dua-dua. Dua-dua. Green kena lebih sebab green ni sejuk. Betul. Red ni panas. Kalau Bila dah red ni dua-dua berhenti. Lampu merah red kena berhenti. Betul. Green boleh jalan. Sama ada laju atau perlahan Ataupun tetap perlahan. jalan. Ya. Tapi kalau kuning standby. Benda ni dah nampak dalam kehidupan kan, pemilihan manusia tentang color tu kan. Tapi saya rasa macam okey doktor, green yang macam mana perlu ada pada seorang lelaki? Okey. Kalau tanya saya lah Datuk saya sempat tanya isteri saya semalam Kau ni asyik-asyik reflect kat bini. Kau takut bini ke apa ni? Sikit lah. Okey. Kan bini sentiasa betul. Sama. Datuk tu gelak-gelak tapi kan. Dia cakap first benda lelaki yang dia paling tak suka lah apa yang dia paling tak suka pada lelaki adalah satu, lelaki yang terlalu mendominasi, yang very dictatorship. Maknanya mengongkong. Maksudnya kalau let's say perempuan ni nak sambung belajar ke, nak buat perniagaan ke, no. You duduk rumah, you jaga anak, you jangan melebihi I. Ada lelaki begitu? Kan? Okay. So dia kata itu dia punya pertama. Yang kedua, dia tak suka lelaki yang tak reti kawal emosi. Bila let's say ada pertelingkahan, menjerit, guna bahasa kesat, angkat tangan, angkat kaki. Dia bagi dua ni je Datuk. Padahal saya rasa macam perempuan selalu mesti akan ada panjang list dia apa yang dia tak suka, apa yang dia suka kan. Jadi nak kata lelaki green flag ni sebenarnya kalau pusing lah, simple je lah kan. Apa yang red flag tu kita pusing lah kan. Kalau dia dapat mengawal emosi dia dapat berfikir secara rasional. Let's say dia ditimpa masalah ke, dia boleh fikir. Dia berhenti sekejap, dia fikir, dia reflect, dia kata okay, ni semua mungkin sebab salah aku tak dengar cakap bini ke contoh Datuk Tu satu. Yang kedua, dari segi sekarang ni saya rasa dah tak sepatutnya ada dictatorship tu lah. Maksudnya lelaki sentiasa terpaling, isteri dekat bawah, bak bos dengan pekerja ke, atau dengan hamba ke. Sebab sekarang kita tengok perempuan pun dah tolong kan, membantu meningkatkan lagi pendapatan keluarga ni kan. Jadi bagi saya patut toleransi, komunikasi itu kena ada lah. Ya, toleransi dan komunikasi. Patut, tapi ada juga kadang-kadang tu yang dalam rumah tangga tu lelaki ni kadang-kadang dia dah lepas cakap. Dia dah marah ni tu. Dah marah lepas cakap. Tiba-tiba selepas tu baru dia menyesal. Selepas dia dah perbuatan. Yelah, maksudnya bila you dah overdoing, you dah lukakan hati orang tu, then only baru you rasa you dah apa aku buat tadi? Kenapa aku kena menjerit? Patut aku tak boleh jerit. Patut ni, you know. So yang perempuan ni dah terkesan dan dah dilukai, Datuk rasa dia senang tak nak healing? Tak, masa kau bercinta lu kau tak tengok. Mana ada masa bercinta macam tu? Kau dah macam doktor cakap tadilah. Datuk ada tak pasal-pasal nak marah masa aku bercinta? dulu masa bercinta, sekarang kau kena terima hakikat dia. Aku macam ni lah, takkan aku nak ubah hidup aku macam tu. Kalau aku nak menjerit, aku menjerit Ya, dan tapi kau memang dapat laki kau macam ni. Tak semua lelaki yang menunjukkan kebenaran tu tapi macam dalam Datuk. masa yang sama, aku green juga. Aku tolong juga kat rumah. Aku sapu rumah, aku mop rumah, aku jemur kain. Kau jangan ingat aku Rosyam aku tak buat benda tu semua. Aku dulu masa anak aku kecil, ada masa aku cebokkan anak aku. Aku pakaikan dia pampers, aku pakaikan dia lampin masa sebelum ada pampers. Semua aku buat. Aku buatkan susu.
Tapi ya, bangun betul bangun lah. malam aku jarang lah. Sebab apa bila buat susu malam? Sebab kita dah letih. Yelah, maksud saya tadi tu, bila you dah terlalu memarahi orang, isteri tu dan dah mengasari, mengasari, then only baru you nak rasa menyesal. Tapi saya setuju yang Datuk Rosyam cakap. Nampak. Ah, Tak, lelaki. sabar dulu. Saya nak cerita. Tadi Datuk Rosyam cakap pasal wanita dia simpan dalam hati. Dia akan walaupun dia sayang macam mana, apa yang saya perasan wanita ni mudah memaafkan. Betul Datuk. Walaupun kita mungkin terlepas lelaki ni angkat tangan, terangkat tangan ke kan, tapi lepas tu dia akan macam reflect balik, oh mungkin dia tak terangkat tangan sekali tapi dia tukar diaper setiap malam, dia masih lagi. Dia akan thinking balik, Yes. walaupun sekali dia buat macam tu, tapi Betul. sebenarnya ada lagi kebaikan yang dia dah buat. Betul. Cuma wanita ni dia akan ingat kalau suami dia curang. Nah, Yang ni memang itu memang maknanya tak ada maaf dah. Tak ada Ya. ampun dah tu cerita dia kalau Itu- lelaki curang ni. Kalau lelaki curang bagi saya mungkin wanita bagi selalunya sekali je lah. Sekali. Sebab saya banyaklah kes kawan-kawan dan juga yalah isteri-isteri tadi meluahkan perasaan suami Sebab curang. lelaki curang. Yes, sekarang ni memang Kalau lelaki curang ni memang red flag lah. macam mana Datuk? Dia curang, nama pun curang. Dia tergelincir. Tergelincir. Tergelincir, dia bukan nak curang. Kalau dia curang, maknanya dia terus tinggalkan bini dia, anak-anak dia. Dia terus pergi lagi ikut betina. Tu betul. Tapi kalau dia masih lagi dengan tu, dia sayang tapi tergelincir macam Betul. kereta api pun tergelincir. Betul. Saya setuju dengan Datuk juga. Okey, silakan doktor. Sonok tau. Sebab yang ni kebanyakan kita lelaki lah. Kita terus terang sini open Datuk. Kalau tak curang pun, rekod calar. Dari kau jalan lah. Yelah, Rekod calar tak apa, jangan pecah. Kalau rekod pecah. Tapi kalau rekod calar tu, perempuan akan insecure. Dia akan rasa macam lelaki dia. Lelaki aku ni Dan pernah buat namanya perangai. pun lelaki. Lelaki ni, minta maaf cakap semua orang. Ada orang cakap, aku cakap. Dia kata macam anjing. Tai pun dia cium. Oh, Kau faham tak? deep situ Datuk. Dia deep. Kalau aku cakap ni Tak, nampak kasar. orang kat luar tak faham. Tak, dia... Datuk betul kena tak? bagi faham. Dia... Macam mana nak cakap? Aku tak pernah lagi jumpa lelaki yang tak lepas kahwin dia tak tengok perempuan lain. Tak pernah. Aku tak pernah jumpa. Awak pun begitu ke? Semua normal lah kita orang lelaki. Kalau kita Yes. tengok jantan, problem. Nak ke? Ya. Okey, Datin, Tapi isu dua dia pilihan. tak. Nanti dulu. Masalahnya Datuk kata memanglah Datuk boleh tengok perempuan lain. Tetapi yang sampai menjerumus kat perempuan lain tu, macam mana? Kita bukan sampai menjerumus, kita cubalah kan. Oh, pandai lah Kadang-kadang elak. tergelincir. Tergelincir ni Tapi ada banyak betul-betul. sebab. Saya setuju. Ah. Sebab kita naluri. Ini pun saya memang selalu tanya. Okey, saya terus terang juga kat sini. Mak mertua saya, isteri kedua. Kepada ayah mertua saya lah. Dia kata memang lelaki ni kita tak boleh nafikan naluri dia untuk tengok opposite sex. Untuk tengok pasangan, untuk tengok wanita lah. Wanita lain. Tapi apa yang membezakan laki-laki ni adalah iman dia lah. Sama ada terjerumus atau tak tergelincir itulah. Jadi, Jadi beza terjerumus dengan tergelincir tu sama je. jadi kiranya dekat sini Tergelincir tak sengaja. Macam alah tergelincir. Terjerumus memang kita. dan satu lagi juga Datuk laki-laki ni tak sedar tau. Kalau kita tengok laki-laki ni tak sedar kadang dia macam okey selalulah yang kes yang biasa rakan sekerja. Mesej-mesej, oh macam mana kerja dah siap ke? Lepas tu oh alalang you dah makan ke? Oh nak tidur dah ke? Okey good night. Kan? Lepas tu esok dia termesej ingat macam biasalah kerja dah siap ke? Morning, you dah bangun ke? Kadang lelaki ni kan Datuk, kita kadang tak sedar. Macam oh benda ni Tapi you tak tanya pula bini you dah makan ke, kerja ke tak, okey ke tak kerja. itu lain lah kan. Tak, ini dua-dua salah. Oh, okey. Okey, dua-dua salah. Lelaki dan perempuan ada kesalahan. Sebab semua orang take for granted, especially lelaki. Okey Ini normal. Kau tanyalah diri kau orang. Kalau yang belum kahwin kau tak faham. Kalau sebelum kahwin, kau akan jaga ni kekasih kau ni. Betul. Sebab kau dalam ada rival. Pagi, petang, Tak, siang, malam. Ada rival. Ada rival. Kau cakap sebab ini bukan hak kau. I see. Belum Jadi lagi. engkau akan bagi. Dah makan. Pagi. Hi, morning. Tengah hari. Dah makan. Engkau akan jaga sebab apa? Engkau tak nak orang lain penetrate. Okey. Dia persaingan kan? Betul, betul. Jadi bila bertunang, kau tengok benda tu percentage tu kurang. Sebab ini tunang aku, kau tak boleh kacau aku. Tak boleh kacau ni tunang aku. Pagi je tanya dah makan ke belum. Dia akan bertukar. Lepas kahwin, lagi turun. Sama juga perempuan. Sebab, tak, bagi saya habis ni. Perempuan ni pula, saya cakap, lelaki dan perempuan ni sama. Mana kata-kata indah sebelum kahwin dulu?
Sebab tu hari ni perempuan dia kurang kasih sayang daripada lelaki. Ini rate dia ni, lelaki ni. Sebab tu kita tengok kajian peribadi. Kajian peribadi saya, orang perempuan ni suka tengok cerita Korea. Sebab apa? Sebab ini Korea ni dia pandai, dia mengkaji psikologi manusia. Dia kata dia tahu yang perempuan-perempuan hari ini kurang kasih sayang daripada suami kerana suami banyak red flag. Red flag. Jadi dia buat cerita, cuba tengok hero-hero dia. Dia memuja perempuan sampai macam tak ada kerja hidup lain dah. Jadi dia orang ni tengok macam lelaki macam ni lah yang aku nak. Dah samakan lelaki macam dengan hero Korea kan? Lepas tu lelaki dia pula yang dulu punya handsome, apa ni semua wangi. Sekarang bila kat rumah dengan perut, dengan pakai begitu, dengan bau badan. Benda tu juga berlaku kepada perempuan. Dulu wangi, sekarang perempuan tak jaga badan apa semua. Bayangkan, tak tergelincir ke yang lalu ni? Nah, ini benda yang normal. Jangan cakap saya nak mengata ni, mengata tak. Ini normal dalam kehidupan manusia. Dia jemputan ke kita jemputan ni? Itulah kan. Dan kau cakap. Tapi sonok. Saya suka. Sebab saya, masa saya datang kan aku sini, cakap lebih kejap lagi kan dia orang kata aku, kau jemputan kau banyak-banyak. Kau cakap lah pula, aku nak tutup mic ni. dapat saya tengok mentality lah. Bila saya datang sini, saya tahu. Sebab saya dah tahu ni tajuk green flag, red flag. Mati-mati saya akan ingat Datuk Rosyam kan jadi someone yang red flag. Tapi bila saya dengar ni semua ni, menunjukkan side yang berbeza kepada Datuk Rosyam. Dan saya suka. Dan bukan suka lain Datuk. Tarik bila itu. Cuma okey. Risau apa? Tak ada suka. Ya Allah. Bukanlah suka dengan statement Datuk. Sebab cakap semua biar kena. habis. Semua kena tau Datuk. Nah. Lagi-lagi pasal bila kita cakap pasal... Okey. Saya nak tanya Datuk dulu Datuk lah Apa Datuk perasan kalau lelaki atau wanita lah yang pada awalnya red flag, rasa-rasa dia senang tak untuk berubah menjadi green flag? Boleh. Sebenarnya attitude, tak bukan perangai itu sebenarnya kita sendiri di atas diri kita. Kalau kita rasa kita banyak red flag tu, kita should go for the green lah. Maksudnya kalau kita dulu kita ni tak erti sabar, kita tak apa. So bila kita dah berkahwin, kita kena ada tolerate. Tolerate tu maknanya kena ada mengalah lah. Maknanya kena ada give and take lah. So kadang-kadang macam contoh, memanglah kalau kata perempuan ni memang emosi dia tak boleh kawal. That one I agree lah. Sometimes bila dia nak marah, dia marah. Tapi depends tengok perempuan tu macam mana. Ada perempuan yang kadang-kadang dia terlalu memendam. Katalah dia pendam. And sampai satu masa perempuan ni dia akan explode. Betul. Dia akan melenting, dia akan keluarkan, dia akan lepaskan. And at that time bila dia lepaskan, sebenarnya dia dah memang ada perasaan yang mungkin dia disappointed, dia kecewa, dia apa, tapi it go back to dia punya diri juga. Actually what dia nak dengan pasangan dia. Kan? Sebab tu Nabi pesan, kalau kau nak cari pasangan hidup, kau tengok susu galur dia, keturunan dia. Kau kena kenal dengan family dia. Kalau family dia porak peranda, anak dia pun confirm porak peranda. Confirm. Sebab dia dididik begitu. Betul. Betul tak? Dia dididik begitu. Sebab tu dia dalam rumah tangga. Tapi walaupun dia dididik gitu, tapi kalau engkau sebagai seorang lelaki, kau dah tahu. Boleh membawa. Perempuan dia tengok, ini keluarga suami dia porak peranda. Tapi kalau engkau nak terima benda tu, apa ubat dia? Ubat dia senang je. Agama. Agama saja yang boleh melenturkan segala-galanya. Kerana agama tu akhlak. Faham. Akhlak ni ada kebersihan, bantu-membantu, sayang menyayang. Apa yang tak ada dalam agama Islam tu? Semua ada. Kalau dia pada mula kahwin, dia dah amalkan agama tu, dia masukkan Islam tu kat dalam keluarga dia, benda yang red flag apa ni semua, ada red, tapi red yang boleh digreenkan. Yang boleh dikawal. Yalah, tapi kita selalu dengar, pernah tak Datuk dengar? People never change. People never, ada. Kan? Kalau memang daripada sebelum kahwin dia ni memang seorang yang fizikal, angkat tangan, angkat kaki, kata kesat. Lepas kahwin pun Sama, membawa. Kan? So, kalau macam saya tak percayalah. Dia mesti ada sebab. Kenapa orang tu jadi macam tu? Adakah dia ni seorang bawah pengaruh dadah, alkohol, kan? Ataupun masa silam, masa lampau. Dia dah rosak. Otak dia dah rosak. Maknanya dia takkan boleh berubah. Lepas tu tak dekat dengan agama. Takkan boleh berubah. Sebenarnya benda ni, bagi saya pun panas baran. Kan? Tangan saya cepat juga. Tapi lama kelamaan saya memahami kesilapan. Kan? Makin lama makin berumur. Saya kahwin muda tau. Saya kahwin umur 23. Kau rasa macam mana?
23. Tengah baran lagi tu, Tengah baran. Tengah baran. Betul. Semua orang tengok, dengan duit tak, ekonomi tak ada. Ini semua efek kepada tu. Tu saya cakap tadi kan, memang kalau awal perkahwinan confirm rape dua-dua. Sebab dulu seorang-seorang kau boleh makan rumah mak kau, kau hidup seorang. Bila kau hidup berdua, komitmen lagi besar. Betul. Bila komitmen lagi besar, lagi stres. Stres lah yang membuatkan pergi kepada rape. Betul. Cuba kau tengok anak orang kaya yang bapak dia banyak duit kahwin. Elok je, tiba-tiba bercerai. Pun ada juga sebab terlampau elok sangat, sebab dia tak ada rate. Hidup ni kena ada rate, kena ada green. Kalau green bukan sebab dia tak ada rate. Ah. Sebab dia rasa dia ada semua. Dia ada jadi, semua. Jadi dia rasa macam tak payahlah lelaki ni. Contohlah ada yang macam ada tu. macam tu. Dia tengok macam rumah tangga ni, kalau kau tengok, kalau dia baik green saja pun boring. Betul. Cuba kau bayangkan kau dah kahwin, Datuk dah kahwin kan. Kalau bayangkan daripada kau kahwin dulu, kau tak bergaduh dengan lelaki, kau tak bergaduh dengan bini kau. Tu bukan namanya perkahwinan, Datuk. Bila kau gaduh, rasa-rasa macam malam pertama kembali. 3 hari tak bertegur. Logik? Setuju. Itulah kemanisan rumah tangga. So, tak bolehlah kau tuduh lelaki tu rate saja. Tapi kebanyakannya lelaki green flag ni berlambak. Sebab banyak lelaki yang bertanggungjawab. Betul. Kalau tak ada, memang betul. Kita punya peratusan penceraian besar. Tapi yang besar penceraian ni siapa? Golongan muda. Yang kahwin muda. Sebab ekonomi tadi semua. Tapi Betul. yang biasanya macam orang dah kahwin beranak pinak banyak ni, kena lelaki tampar sikit, apa sikit dia dapat. Mak lagi tampar ai, sekarang ni tepuk ai. Faham. Dia dah fikir tanggungjawab, dah fikir masa depan sikit masa kan. depan. Itulah bagi saya juga lah, Tok. Saya rasa yang paling penting sebenarnya lah kan pemilihan sewaktu sebelum kahwin tu. Kan kalau sekarang kalau tanya saya, percaya tak kepada perkahwinan yang di-arrangekan oleh ibu bapa? Kalau tanya saya sekarang, saya tak akan percaya dan kata better janganlah. No, saya jangan macam tu kau menindakkan orang tua-tua dulu punya. Sebab orang tua-tua dulu dia pegang pada tadi tu, susu galuh, siapa engkau. Betul, sebab dia fikir dari segi agama hari semua, ni, Datuk kan. Hari ni dia orang tengok ni. Masalah. Itu. Ini bukan pengubat kepada red flag atau green flag rumah tangga tau. Duit ni bukan segala-galanya. Duit bukan. Kalau duit banyak sekalipun, engkau boleh huru-hara kak. Tapi kalau kita tengok, Datuk, kes perceraian yang paling utama sekarang ni memang sebab masalah kewangan yang kita tengok. Jadi Kewangan cukup ke kewangan tak cukup? Kewangan tak tak cukup lah. cukup. Tak cukup pun ada juga. Bila kau duit banyak, setan datang kau. Betul. Setan, kau pernah tak manusia duit cukup? Kau tanya aku. Jawab aku. Tak Pernah pernah. tak manusia? Tak Kalau pernah. nak ikutkan tak pernah lah. Yang dah banyak pun nak Duit lagi ni banyak. hantu, setan. Duit ni. Kan? Sebab tu aku duit tak banyak. Semalam kata Semalam. ada harta 65 bilion tak dituntut. Malas dah tuntut. Tiba hari ni tak ada duit pula dah. Macam mana ni? Yelah, itulah dia sebenarnya. Tapi kalau katakan macam contohlah macam doktor kan, doktor banyak klien-klien wanita. Wanita ni memang suka kadang-kadang dia nak melepaskan emosi dia. Jadi kadang-kadang bila doktor tengok dalam banyak-banyak wanita yang doktor tengok kes tu, doktor rasa wanita ni sebenarnya kenapa dia rasa diri dia, yelah macam contoh, ada je yang tak kena, ada je benda yang dia rasa dia tak mencukupi. Rasa macam teraniaya macam tu, Datuk kan. Saya rasa mostly lah sebab kurangnya komunikasi. Itu memang nombor satu lah, to be honest sekarang Sebab satu social media. Kan, phone. Kadang kita suami balik, kita dah penat kerja, apa kita nak buat, kita nak layan kejap social media. Penat lah nak tengok anak-anak, tengok anak bini, nak duduk dalam bilik air, tu tempat pot kita kan, Datuk bilik air. Datuk skip. Saya tak bawa masuk phone dalam bilik air. Ui, lain macam Datuk. Okay. Buat apa kau pergi bawa masuk phone dalam bilik air, nak buat apa? Itu tempat paling tenang, Datuk. Macam mana doktor kau cakap tempat paling tenang kat situ, sedangkan Nabi kata tu tempat paling teruk, jin duduk dalam tu tau. Nabi kata keluar daripada bilik air, tutup pintu sebab jin memang tempat tu lah dia duduk. Macam mana paling tenang? Sebenarnya ditenangkan oleh benda-benda yang tak elok. Kau tengok pula phone tu kan, dalam bilik air. Kat situ lah kau boleh tengok. Kalau ada sikit bini tak nampak, kau boleh tengok yang pakai macam mana, yang terbuka macam mana. Masa kau tengok phone tu lah, jin tu dah communicate, lalukan benda tu. Mantap.
bini aku tambah teruk macam ni, bini aku tak macam ni. Mulalah. Jadi tu lah Datuk, tu salah satu juga kita cakap pasal Telefon tadi. distraction. Distraction. Kan? Kalau macam zaman dulu semua kan kita nak tahu social media, macam mana bentuk badan wanita yang ideal supposed to be, macam mana perangai wanita yang elok ataupun yalah muka yang cantik tu macam mana. Kita tak ada pendedahan tu semua. Jadi bila ada semua ni, lelaki pun kadang-kadang bukan nak kata semua lelaki lah. Tapi lelaki mula membandingkan dengan isteri dia. Compare. Tengok macam, kenapa bini aku tak macam ni, tak macam ni. Kenapa badan dia macam tak terjaga. And then dia tengok macam, kenapa bini aku tak memberi puji-pujian yang aku mahukan. Jadi bila dia mula rasa macam ni, perhubungan tu, komunikasi tu makin lama makin jauh. Kan? And padahal, yelah, bukan nak salahkan semua salah lelaki lah juga kan. Wanita pun sepatutnya kena mencubalah. Kan macam Datuk cerita tadi, wanita bila dia dah lama-lama dia dah dendam ataupun dia dah tak kisahlah. Apa suami nak buat, lantak lah. Dia akan ignore je. Ignore kan. Sepatutnya macam perempuan kena sentiasa bercuba. Sebab itulah saya suka, saya punya isteri, dia sentiasa bising. Dia bising tu Datuk. Kalau saya duduk dalam bilik air lama, dia bising. Saya lama tak spend masa dengan dia, dengan anak, dia bising. Dia bising, belebeh, beletih je. Tapi kadang kita lelaki ni saya lah Datuk kita senang lalai. Jadi saya sukalah bila isteri saya ni, okey, cepat, mari, meh, spend time dengan anak. Kita suka benda tu sebab kadang kita tak sedar. Jadi bagi saya penting sangatlah. Sampai ke hari ni nombor satu yang paling penting dalam perkahwinan bagi saya masih komunikasi ni lah. Komunikasi. Kena dua hala, tak boleh satu hala ni memang tak lama lah. Tapi saya suka doktor cakap tadi Datuk. Comparison. Ini penyakit. Don't ever comparekan partner you baik dengan lelaki, orang lain. baik perempuan. Dua-dua. Betul. Tahu tak? You tahu tak? Si Anu tu dia pampers anak pun dia pakai. You langsung tak ada ni. Itu dia cakap. Tapi yang laki dia pula ada sapu rumah, kemas laman. Yang tu laki suruh tak buat. Tak nampak. Orang tu tak buat, dia pakai pampers je. Betul. Jadi maknanya benda ni kau tak boleh dapat manusia yang perfect tau. Betul. Kau tak boleh dapat manusia yang perfect. Bila kau compare dengan orang lain, kau tak terima pasangan kau seadanya, maknanya qada dan qadar Tuhan kau tak terima sebab itu jodoh kau ketentuan Tuhan. Itulah jodoh kau dan kau kena buat benda ni sampai ke akhir hayat kau. Dia macam perjalanan hidup kau. Kau start daripada jeti ni, kau naik boat ataupun naik perahu, kau nak pergi ke pulau. Dalam destinasi kau nak sampai ke pulau tu, mesti ada ombak. Betul. Ombak tu kadang-kadang dia mula kecil. Tiba-tiba dia badai datang, ombak besar datang. Itulah alam rumah tangga. Itulah proses. Bila kau dapat redah badai tu, di situlah kejayaan suami dan isteri. Dan satu lagi, bila kita dapat mengekalkan hubungan rumah tangga tu sehingga akhir. Jadi kau tengoklah saya pernah tengok lah, aku rasa kau pun pernah tengok. Banyak suami-suami yang perangai rape begini. Ada juga isteri yang rape ni, tapi banyakkan suami lah yang panas baran, yang buat ni, ada banyak ni. Tapi ending dia cantik. Anak-anak memaafkan bila dah bapak dah tua, dah mula sakit, apa semua kan. Benda tu sebenarnya jadi satu sejarah. Jangan jadi macam ayah kau dulu buat mak macam ni. Pengajaran pada anak. Anak-anak pula tengok dia, jadi bila dia berkahwin, dia tak nak buat macam bapak dia. Yes. Dia tak nak buat macam mak dia. Ini nampak tak? Ini saya suka. Saya suka kan? betul. Dia takkan buat, dia tak, itu tak boleh. Ada orang yang keluarga dia porak-peranda, dia tak boleh terima benda, tapi bila dia dapat isteri atau suami, dia cuba buang benda tu dan dia akan jadi seorang wanita atau lelaki yang sebab paling dia hebat. tak nak mengalami masa lampau dia. Dia tahu kesakitan dan tu macam mana. Dan dia dah tengok mak dia atau bapak dia suffer kan. Jadi dia akan nak mulakan tu, dia akan cuba untuk jangan jadi salah satu daripada itu. Kadang-kadang daripada situ terbentuk satu organisasi baru. Dia organisasi yang lama, organisasi yang lebih harmoni. Yang lebih harmoni. Sebab itu semua perjalanan, itu semua pengajaran. Cara Allah nak ajar kita ni dalam pelbagai cara. Dia rumah tangga ni kau tak boleh baca pada buku. Betul. Tak boleh baca pada buku sebab aku tak kenal macam. Contohnya okey, sekarang ni Datuk dengan suami Datuk ada masalah. Kalau Datuk jumpa kawan Datuk, tentu kawan Datuk sokong Datuk. Betul? Kalau Datuk pula, suami Datuk pergi bercerita dengan kawan dia, tentu dia sokong. Suami saya. Saya janji, okey, bergaduh apa sekalipun, tidur tetap katil.
Ya Allah, sama Jangan macam. pisahkan tempat tidur lah. Itu sama macam isteri saya Datuk. Ya Allah, Datuk pun guna sama Sebab apa? Sebab kan. Memang kau tak cakap, tak bertegur, mampus lah kan. Walaupun tidur tak pandang muka Tak kan. pandang 3 hari tak bercakap. Okey. Tapi tiba-tiba Allah punya kuasa, siapa peluk siapa dulu? Terpeluk. Terpeluk. Ini betul Datuk Siapa? Perempuan? Tak Tak tu kisah. kadang saya terpeluk. Dia kata terpeluk, kalah. Dalam hati lah. Kan. Dia terpeluk. Tapi rasa macam malam. Sama. Tapi dulu betul Datuk saya punya wife pun dia suka amalkan benda ni. Datuk pernah tak macam ada prinsip atau dengar prinsip macam ni? Ada. Memang ramai orang kata dia apa-apa pun jangan kita berpisah daripada tempat tidur. Maknanya jangan pisahkan tempat tidur kita dengan suami ataupun suami dengan isteri. Padahal susah kan kita nak buat. Macam kita tengah marah dengan kita punya rumah kan. Lepas tu dia kata apa-apa pun tidur sekali. Lah celah mana? Kata kita gaduh macam mana kita nak tidur sekali tak? Tapi memang dia macam okey dia kata Tapi ada je kalau you tidur sekali pun macam contoh lelaki dia masuk. Lepas tu perempuan keluar. Tidur luar ataupun perempuan dia tidur. Ada je lelaki yang keluar. Maknanya dia orang tak still lagi tak boleh lah maksudnya. Tak berbaik macam tu. tapi macam Datuk cakap lah. So sebab tu lah kita kena terapkan prinsip ni kan. Macam saya tadi awal-awal saya tak percaya kan. Bila gaduh nak kena tidur asing kan. Tapi sebab isteri memaksa-maksa kan. Macam mana pun tidur Tapi sekali. saya kadang-kadang ada juga tidur kat luar sebab bukan pasal gaduh apa. Sebab merah ni, berdengkur. Okay, berdengkur tak apalah Datuk Yang penting esok tu Datuk compensate lah bangun awal ke sediakan apa-apa dekat dia. Yang tu memang tetap kita akan okey. buat. Tu tak ada Boleh, isu. Datuk. Sesaja je kau nak provoke kan. Tapi saya setuju. Sambung balik pasal tidur sekali tu Tapi memang terbukti Datuk. Macam mana pun kalau kita marah kan. Tapi kalau kita tidur sekali tu cepatlah. Dia punya api tu reda cepat. And tak silap lah. Ni pun berdasarkan kajian sendirilah. Daripada wanita-wanita tersakiti. Kalau once gaduh, tidur asing, dia akan mula jadi selesa. Kalau tidur asing dia jadi comfort. Maksudnya Yes. dia rasa macam itu comfort zone dia lah. Maksudnya orang nak bahaya cakap lah. yelah Maksud saya tak cakap bahaya. bagi orang yang buat macam tu macam perempuan tu kadang-kadang dia asingkan dia rasa tu comfort pada dia. Betul. Tapi sebenarnya memudaratkan hubungan. Yes, sangat menjarakkan. Memang saya pernah cuba jugalah awal-awal saya rasa macam apa benda prinsip pelik sangat nak kena tidur sekali kita tengah gaduh ni kan. Tapi bila kalau kita tidur asing tu, esok tu dia masih lagi rasa macam nak buat that silent treatment. Kita nak sambung lagi. Kita nak sambung lagi. Jadi memanglah boleh rasa Itu ni. yang boleh lagi drag tu. Jadi memang saya memang suka betul lah Betul, Datuk sebab Hisham. Sebab dalam Islam tu kenapa diminta kita solat berjemaah? Imam kata lagi rapat. Betul. Supaya tak ada setan berduduk kat tengah-tengah tu. Dan kita semayang berjemaah ni dia ada satu connection. Dari segi connection sistem badan manusia. Ya. Bila kau sistem badan kau bertemu dengan orang sebelah, maknanya kau akan lebih kuat. Sebab tu orang kalau balik umrah kau tengok muka berseri sebab berapa juta orang kat situ kan. Sama juga dengan tidur suami isteri tadi tu. Walaupun bergenggang sikit, tapi dia punya connection tu ada lagi tau. Connection dia ada lagi sebab dia dah halal. Connection ni yang nak dipecahkan oleh setan ni. Betul. Bila kau duduk kat luar, tidur dekat TV, kan? Dia dah dapat jarak kan. Yes. Lepas tu dia masukkan. Tak ada apa pun, okey pun, gasak kau lah. Besok macam, Esok sambung lagi. Tak, dah 2 hari tidur kat luar kan. Boring lah, start kereta, keluar dengan kawan. Lepas tu cerita dengan kawan, asal kau boleh keluar malam ni? Padahal kau tak boleh keluar malam. Bini aku, palak lah ni kan. Itulah, aku pun bini aku gini-gini. Mula. Nampak? Yes. Mula membenci. Dan mula Membenci ada perangai isteri. Cerita kat kawan. Kawan kau got no nothing to know about my life. Betul. Dia lagilah seronok dengar. Lagi seronok. Nak pula kau cerita pada perempuan. Hilap. Barulah masyuk kan. Baru tergelincir. Sebab tu perempuan-perempuan ni kat luar yang putus cinta senang sangat digoda. Setuju. sebab dia baru lepas fasa kesedihan. Sebab dia kesedihan, tak ada orang nak pujuk dia. Datang pula jantan durjana. Yes. Jantan Memujuk. kononnya yang memberi memberi perhatian kat dia. Memberi perhatian. Seronok dia. Kenapa you? You ada masalah. Kenapa? Lepas tu dia pula cakap, kenapa dia tak pernah tanya aku ada masalah? Yes. Yang ni dia tanya aku Compare masalah. pula lah dengan Compare. dulu. Habis lah. Yang itu kadang-kadang kita orang tergelincir. Kita Faham? orang Kita tergelincir lah. Lelaki kan. Siapa lelaki yang tak tergelincir cakap dengan aku? Yelah. Betul. Siapa? Tu. Ni doktor. Saya. Datuk.
Tergelincir ni ada banyak terms. Betul. Ada banyak level dia kan. Banyak level. Takkan di sikit pun tak ada. Engkau bukan malaikat lah doktor. Si confirm ada. Tak Record- banyak record sikit. cala, Tak record banyak cala. sikit pun ada pernah. Hai. Ada punya. Lelaki. Betul. Naluri kan. Naluri. Perempuan pun buat benda yang sama juga. Sekarang perempuan pun buat benda yang sama juga. Jangan nak deny benda ni lah. Don't deny, because dalam kehidupan tu itu adalah cabaran dan dugaan-dugaan yang Allah bagi pada kita untuk mempertahankan rumah tangga kita. So kalau kita rasa kita nak jadi green, okey, kau saling bantu-membantu antara satu sama Kita lain. sama-sama berubah. Sama-sama berubah. Betul. Sama-sama berubah. Kau rasa okey, kalau kemampuan kau tak ada, tak apa, dia tak apalah ada 2 orang gaji, kaya. Macam orang yang tak ada duit, kau tolonglah bini kau. But dalam Islam kata sebenarnya bini tu duduk je tidur kat rumah. Kau kena bagi semua. Semua kau kena bagi. Tapi kalau kau dah tak mampu, samalah. Buatlah sama-sama. Betul. Supaya hati bini kau tu sejuk. Inilah lelaki yang aku idamkan. Sama juga Ni dengan aku sama dapat. juga dengan perempuan. Perempuan pun kena pandai. Orang kata ambil hati suami tu. Tak bolehlah dia je pun nak menang, dia je pun nak dalam keadaan emosi kan. Dua-dua kena ada give and take lah. Daripada sejak kau kahwin, kalau kau jadi normal lah bila kita orang yang mula kahwin, dia harapkan isteri dia buat sebab anak tak ada ni. Betul. Dia harapkan isteri dia rumah kemas. Tapi daripada start kau kahwin, barang kau bersepah-sepah, katil tak kemas 2 hari. Tak pernah. Tak pernah kemas ni semua. Ada tau orang macam ni. Betul. Pinggan dekat sinki dah 3 hari tak cuci. Lepas tu tiba-tiba kau dapat ni, kau expect laki kau ni, kau dah hajar laki kau macam ni. Jadi tak boleh. Tapi kalau benda macam tu kalau berlaku, kalau tengok isteri cara macam tu, lelaki tu kena cepat-cepat jadi green, pergi kemaskan, tunjuk kat bini kau. Aku nak macam ni tau. Aku nak macam ni. Tapi kalau sampai 3 tahun pun dia macam tu, Tak berubah. gelincir lah. Tergelincir lah biar. Tapi apa nasihat Datuk? Sebab kan Aku pula nasihat, aku jemput kau tau. Yelah sama-sama Kau kita. lah nasihat. Kita bincang sama-sama. Apa Kritis nak lah kreatif aku ni. ni. Kau doktor, aku pelakon. Aku lah tak pernah kena Tak, nasihat. sebab banyak sangat lelaki. Kau host ke aku host ni? Okey, sama-sama. Kita sama-sama. Jangan cakap ni dia. Dia host kita tetamu. Saya suka betul Datuk punya pandangan ni semua. Datuk Nana pun best. Macam mana kita nak tolong? Tak kisahlah lelaki kepada perempuan kat luar sana untuk sedar. Kadang-kadang diorang tak sedar yang diorang dah terabai semua ni. Senang je. 2 perkataan je. Tolak, ansur. Give and take. Itu je. Perkataan orang tua-tua dulu cakap, kita kahwin kena ada tolak. Dia pesan, jangan lupa lepas kahwin ni ada tolak ansur. Beralah. Nak buat anak pun tolak ansur kak. Tolak. Tolak masuk. Tapi kalau kau tak ansur, masuk je macam mana? Okey, faham. Apa benda lah kau ni doktor ni? Tolak masuk. Tolak ansur. Okey. Ansur ke belakang. Itu faham tak maknanya ansur? Ke depan, ke belakang. Dalam kehidupan rumah tangga pun kena ada. Dia orang semua gelak lah. Kau kat rumah gelak ke? Tak, ini sorry lah. Kita bahasa beginilah. Bahasa, Terus terang, I mean, kita terus terang. Kita bukan nak mencarut pun. Tak. Kamu kena faham kan? Kalau kau kahwin, kalau kau tak tolak ansur, macam nak dapat anak? Dalam kehidupan tu, isteri ada buat salah, suami ada buat salah. Betul. So hari ni Yes. kita nak cakap, kita memerlukan lelaki yang green flag. Kita macam nak kata lelaki semua tak kebanyakannya red. Tapi sekarang dalam zaman hari ni sebenarnya sama je. Tak, Betul. tapi dalam rumah tangga tak boleh Dah. orang kata lelaki tu je green flag. Tak boleh. Tak, maksud saya dalam rumah tangga tu tak boleh ada istilah perempuan nak kata lelaki nak red. Tak boleh. Dia kena sama-sama. Betul. Sekarang kena ni sama-sama. Dan betul juga perempuan tak boleh harapkan yang semua lelaki ni green saja, tak ada red. betul. Tak ada lelaki sempurna, tak ada wanita sempurna tu tak ada. Kita tukar tajuk lah. Maksudnya macam mana? Apa nak tukar ni? Apa tajuknya? Tak Lelaki, kita tajuk lelaki green flag. Suami isteri green flag. Suami isteri green flag. Betul? Yes. Sebab dua-dua memerlukan green Ya. tu dalam kehidupan. Bukannya satu-satu part je. Macam sama, tolak ansur. Tak nak lah kan? Tolak ansur tu is give and take lah. Betul. Maksudnya Macam kena, tadi kan, tadi aku nak keluar rumah. Orang rumah saya kata, "Yang, nak minum?" "Tak nak." "Nak roti sekeping?" "Tak nak." "Okey." Nampak maksudnya dia maksudnya Dia aku cakap, faham. Kalau tidak, kalau aku cakap kalau macam biasanya kalau aku bangun pagi muka aku macam kau tahu lah bangun pagi kan berserabut punya kerja. "Minum yang?" Dia dah tahu dah. maknanya Bukannya dia aku tahu. marah dia pun macam tak dah, memang itu aku punya perangai. Dan Bukan kata tak dia pun sayang. dan dia pun dah tahu. Dan kalau macam tu maknanya perlulah ada. Itu perangai aku dan dia ada perangai dia. Tapi kalau aku memahami perangai dia, dia memahami perangai aku, itulah kasih dan sayang. Betul. Nampak tak?
Tolak ansur kasih sayang. Kenapa tak kasih saja? Kenapa kena ada sayang? Kasih lain, sayang lain. Aku dengan engkau aku sayang sebagai sahabat. Tapi aku tak kasih kat engkau. Faham? Kasih lain jadi lain. Kasih jadi lain. Jadi aku sayang sebagai sahabat, sayang. Tapi kasih sayang untuk suami isteri. Tolak ansur ada kepada semua manusia. Yes. Bekerja ke, berapa ke, dia kena ada tolak ansur. Bos dengan anak buah kena tolak ansur, tolak ansur. Tapi tak bolehlah kasih sayang. Sayang boleh. Sebab apa? Rumah tangga tu dia ada kasih. Sebab kasih dia datang kat sini. Sebab tu love tu dia dua. Kan dia punya sign of love dua, ada anak panah. Cocok. Nak tarik pun tak boleh. Faham. Nak tarik ke sana tak? Sebab belakang tu kan ada Arrow. arrow depan arrow kan. Betul. Belakang tu ada macam Dia kan. punya- Jadi kau nak tolak tu. Sebab apa? Kau nak temukan hati ni bukan senang tau. Betul. Yang temukan hati ni Allah. Ya. Sebab tu jodoh pertemuan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Dr. Rosyam Noor. Oh, terbaik. Memang okey lah kali ni memang saya jadi host lah. Memang sedap. So saya suka. Jadi selepas ni awak bila ada ramai wanita-wanita, tapi okeylah wanita tak pergi tanya Datuk. tak boleh, jangan tanya aku. Kena tanya pada dia lah. Kalau dia doktor. tanya dengan aku macam wanita. Tapi aku tak setuju satu lah. Aku tak suka orang perempuan hari ni Cakap. cakap dalam ya. sosial media. Kau kena berhenti dengan benda tu, doktor. Betul. Kau kena secara, okey, kalau ada masalah secara ni. Suruh selesaikan. Maksudnya jangan terbuka. Faham. Terbuka. Jangan. Tapi ada tapi ke wanita yang bercerita secara terbuka? Adalah kat dalam Instagram Tak apa ada, semua. dia message personally. Tapi saya setuju kat Datuk kan. Bila message kadang-kadang personally. kalau let's say saya sebagai seorang suami dapat message macam tu kan. Contohnya isteri saya bercerita kepada lelaki lain, tak kisahlah lelaki tu dia cerita kat Datuk Rosyam lah contoh. Bengang lah. Kan? Kita rasa macam kenapa kau tak cerita? Itu pun sebab ramai wanita buat tanpa pengetahuan suami dah tu. Okey, kalau bini kau buat benda yang sama, kau pegang tak? Oi, Dia pergi cerita kat aku. sedih, Datuk kecewa Rosyam, semua. Datuk Rosyam, saya dengan husband saya ni, aduh, memanglah dia doktor, dia banyak nasihatkan orang, tapi saya tahu tak, kau suka? Tak suka. Tak, Memang tapi kita isu akan dia rasa sekarang ni terguris. wanita-wanita ni dia menggunakan benda-benda macam ni. Kita pun macam doktor pun dia mungkin tak meminta benda tu untuk orang datang. Perempuan ni Apa dah tak meminta dia buka Instagram? tak buka Instagram tu bagi topik. Tapi wanita ni yang secara personalinya pergi Tapi betul dia Datuk. doktor, tapi kalau dia DM apa semua boleh. Itu Tapi tak saya apa. setuju. Tapi ada juga betul yang terang-terangan dalam komen cakap, oh, Suami aku begini-gini. ataupun alangkah bagusnya kalau suami aku sebegini. Kan walaupun kita, yalah saya sebagai yang membaca tu rasa macam sedaplah kita punya ego. Yes, aku lelaki yang diperlukan wanita. Tapi bayangkan suaminya di tempat tu kan. Suami dia baca. Siap Kau rasa tak? kau perfect sangat ke ni? Tak pun. Yang banyak perempuan kau suka kat Itulah, kau? tak tahulah kenapa diorang Kau ingat rasa macam kau saya. handsome sangat ke apa ni, doktor? Tak ada, biasa je bang. Serius Datuk. Saya biasa-biasa je. Tapi tak tahu kenapa. wanita. Kau ni banyak buat salah ni. Kau menggoda wanita isteri-isteri orang kat luar. Inilah, sebab tu saya nak betulkan keadaan ni Datuk. Aku rasa kau kena tutup Instagram kau semua. Tapi betul Datuk kan? Sebenarnya kan Datuk kan? Kalau boleh wanita lah. Kalau kita ada apa jua yang terpendam mengenai kita punya pasangan ke, janganlah. Kan? Jagalah aib suami tu. Tak kisahlah dia teruk macam mana Ada pun. juga lelaki yang begitu. Ada juga lelaki yang kadang-kadang dia rasa selesa dia tak bercakap, dia nak cakap tu dia selesa dia ada kawan perempuan. Ada juga yang menceritakan masalah dekat wanita lain. Ui, ini bahaya. Ada je. Ui, sini. Wujud je juga kadang-kadang. Perempuan selalu macam tu. Yelah maksud saya Lelaki kurang tau. Lelaki tetapi kurang ada, nak cerita. Tetapi ada juga, maksudnya ada juga pernah berlaku, tapi memang saya setuju ramai wanita sebab mereka ni tak boleh nak bendung emosi mereka. Faham. Tetapi ada juga lelaki yang buat begitu, yang kemudiannya ada macam tu lah. Dia ada way round. Baik lelaki baik perempuan sama je. Lelaki bercerita mengenai masalah isteri kepada wanita lain. Ui, ada. itu bahaya Datuk. Ada. Macam contoh dia tengok perempuan tu dia nak dia tak, tapi bini dia tak macam perempuan tu. Ui, lagi bahaya contoh. Datuk ni red flag sangat ni Datuk. Tak, bukan. Ini bukan red flag. Ini Okey. pernah berlaku dalam komuniti saya. Dan pernah diceritakan oleh wanita tu sendiri yang suaminya sebegitu. Maksudnya dia cerita kepada lelaki lain bukan, keburukan suami dia? Suami tu cerita dengan perempuan lain. Okey. Which is perempuan tu bukan orang lain. Perempuan tu adalah kawan baik kepada isteri dia. Oi. Ada. That's Itu why dia nak try.
Taklah maksud I, Datuk takkan Datuk tak nampak. Lelaki tu nak try kawan bini dia. tak, Confirm lah tu. whatever it is, kalau kata dia nak try ke, dia nak ada perempuan lain, nak kahwin lain ke, whatever. Tapi ada juga lelaki yang dia mengadu domba kepada perempuan. Macam contoh, dia nak perempuan tu kesian kat dia, dia ada masalah. I'm not this, like dia dengan wife I tak macam you. Wife I tak ambil tahu pun hal I. Wife I ni tak ambil tahu pun apa I suka. Okey. Apa I. Satu prinsip. Ada juga. Satu prinsip yang saya pegang lepas kahwin sepatutnya kita tak boleh ada kawan daripada opposite sex. Itu saya punya prinsip yang saya pegang lah sampai hari ni. Kawan apa pula tak boleh pula. Tak, maksudnya Dia macam tu lah Datuk, macam ni lah ceritanya. Macam dia dia boleh kawan tapi jangan Maksud doktor tu saya tahu. Maksud je kita boleh berkawan Jangan tapi rapat. jangan berkongsi. jangan yes. rapat dan terlalu berkongsi. Rapat boleh tapi kongsi tak boleh. Sebab kongsi ni sebenarnya banyak permulaan daripada kongsi lah. Yes, itu Dan saya setuju dengan Datuk. kadang-kadang kita pun kena jaga kita punya perkongsian tau. Sebab Betul. tak semua kawan kita tu dia betul-betul ikhlas. Yes. Dia ni pula yang jadi tukang pergi bercerita kat orang. Cerita kau ke apa ni? Tak, contoh. Bukan. Ni kalau apa-apa semua Aku cerita tanya. Jangan marah. Nampak? Red. Kau tengok. Ini perempuan yang Tak, red. sebab kadang-kadang berlakunya begitu. Macam contoh kita tak tahu masalah orang tu. Betul? Kawan kita ni yang berkawan juga dengan dia, kawan kita ni bercerita kat kita. Contoh, tahu tak ni laki dia ni, dia dengan laki dia tak ada. You know, so maknanya even how close you are, macam betul tadi Datuk cakap, rapat macam mana pun tapi jangan kongsi. Tu cerita dia. Baik perempuan dengan perempuan ke, laki dengan perempuan ke, perempuan dengan lelaki ke, itu you dah kena ada satu gap lah. Betul. Maksudnya. Bab rumah tangga ni perlu ada privacy. Okey doktor, tutup sikit doktor. Apa kata-kata terakhir tentang tajuk kita lelaki green flag ni? Kesimpulan. Suami, isteri. Boleh lah. suami isteri, Semualah okey. you conclude lah semuanya yang baik-baik. Kesimpulan yang saya dapat lah daripada hari ni kan. Yang paling penting lah dalam perkahwinan ni kan. Satu, kita tak boleh anggap yang kita punya pasangan ni perfect. Tak wujud lah manusia yang sempurna, yang tak ada langsung red flag, yang green flag semata-mata. Itu satu memang tak ada. Tak macam cerita Korea tu semua tak ada. Yang kedua, paling penting juga, tolak ansur, komunikasi. Kalau tak ada ni dua, percayalah. Itulah yang buat porak-peranda kita punya perkahwinan sekarang. Jadi kalau boleh, dua ni lah bagi saya, kalau saya boleh simpulkan. Sebab kita perlu hijau merah ni untuk membuatkan perkahwinan kita ada ups and downs. Macam Datuk cerita, kalau hijau sokmo, something is wrong over there. Tak betul. Jadi ada ni dua, insyaAllah harmoni lah. Itulah kehidupan. Apa yang kita bualkan bersama dengan doktor, dengan Datuk, dengan saya, bukan nak mengatakan kami pandai, kami juga manusia biasa yang ada masalah rumah tangga. Tetapi hidup itu seperti magnet. Ada negatif, ada positif. Kalau bateri itu, dia tak hanya negatif, dia tidak akan boleh menghidupkan apa-apa sekalipun. Tapi bila dia ada positif dengan negatif, barulah dia menjadi. Jadi itulah kehidupan. Merah dan hijau perlu ada dalam kehidupan, tetapi bagaimana kita mengelakkan merah yang banyak dalam kehidupan kita. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih, Dan Datuk. semoga perkongsian hari ini kita bertiga, bukan nak tunjuk pandai, dapat memberikan sedikit inspirasi, pedoman pada member-member kat luar sana. Dan jangan lupa teruskan bersama kami setiap hari Ahad jam 9 malam Di YouTube Usanita dan juga Suhan Channel dalam Hitam Putih episod seterusnya dengan tetamu jemputan yang akan datang. HP Bye. HPK. Thank Hitam you, Putih doktor. Kehidupan. Bye. Assalamualaikum. Yeah.